peserta yang di Maya bersama-sama dengan kita dalam program hari ini. Terima kasih banyak-banyak atas sokongan sebab hari ini merupakan hari yang terakhir dengan Dr. Mazita. Siri yang kedua hari itu, doktor dah perjelaskan kepada kita iaitu personality. Jadi dengan itu, saya menyerahkan majlis ini kepada Yang Berbahagia Dr. Mazita Ahmad meneruskan siri ketiga bagi Sembang Psikologi JPWK Kadun Macam Ubud. Dipersilakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kenapa pentingnya personality ni dengan permasalahan yang kita hadapi, dengan emosi kita, dengan pandemik yang melanda semua ni? Sebab kita tak akan mampu ubah orang, kita hanya mampu ubah diri kita. Kita kena sedar kedudukan kita di mana. Bila kita tahu kita duduk kat mana, kedudukan kita, pemikiran kita, perasaan kita, tingkah laku kita, betul ke tak betul ke? Daripada situlah baru kita berfikir untuk berubah demi untuk kesejahteraan emosi kita. Saya terangkan sikit tentang personality. Apa ini personality? Semua orang dilahirkan, dia ada sikap yang tersendiri, gaya fikir yang tersendiri, sahsiah peribadi yang tersendiri. Ya. Personality ni dia ambil perkataan daripada Greece. Ya. Persona ni maksudnya adalah topeng. Personality ni maksudnya topeng. Okay. Topeng ni depan suami, puan-puan pakai topeng isteri. Masa kita kecil dulu, kita dengan mak kita, mak, cik macam ni. Kita pakai topeng anak. Personality ini adalah topeng yang kita pakai. Okay? Kalau kita pakai betul pada tempat dan masa dan orang yang kita berhadapan tu, kita tak ada masalah. Kurang masalah. Ya? Saya bagi contoh. Saya kaunselor, penceramah. Bila saya balik di rumah, saya kena koyak topeng jadi pensyarah. Saya kena pakai topeng isteri. Saya kena panggil, abang nak makan ke? Abang nak minum air ke? Abang nak minum kopi ke? Saya tak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suami yang saya sayangi, abang nak minum kopi ke? Dengan siapa saya berhadapan? Itu personality kita. Kita ni, kaum ibu, kaum wanita ni, kadang-kadang kita salah pakai topeng. Isteri-isteri ni pakai topeng ibu pada suami. Sebab tu bergaduh. Dia cakap dengan suami dia macam dia cakap dengan anak dia. Dia terlupa koyak topeng tu. Jadi, topeng ini adalah sikap, pemikiran, pembawaan diri, personality diri kita ni. Bagaimana kita membawa diri kita, bagaimana kita menampilkan diri kita di hadapan siapa orang yang depan kita tu. Depan suami, kita kena ada personality seorang isteri. Depan anak, personality seorang ibu. Depan ibu bapa, kita personality seorang anak. Ya? Jadi, personality ini adalah siapa kita di hadapan orang itu dengan membawa sikap, package. Ada sikapnya, ada pemikirannya, ada tingkah lakunya, ada raut wajahnya, bahasa badan kita dan sebagainya. Personality ini tidak ada betul, tidak ada salah. Kalau spesifik, saya nak tahu stres tu datang daripada mana. Rawat stres, kita kena rawat punca, tengok punca tu apa. Okey. Apabila dah kita menghadapi simptom-simptom yang saya katakan tadi, kita bolehlah rawat. Ayat ini adalah ayat keluhan. Ayat ini adalah ayat merungut, ayat mengeluh, ayat stres. Okey. Jadi, untuk mengurangkan stres, okey, kita kena ganti kat sini tanda tertinggal. Okey. Tanda tertinggal dia begini. Pasal apa Allah hantar dia selalu bagi aku sakit hati. Bila kita ganti macam ni, dia akan pergi kat siapa? Tadi kita tak ada yang ni, kita kata pasal apa dia selalu bagi aku sakit hati. Nampak kat orang. Sekarang ni kita kena fikir pasal apa Allah hantar dia bagi aku sakit hati. Nampak kat siapa? Nampak kat kita. Jadi, instead of kita nak ubah orang, kita tak akan mampu ubah. Hatta diri kita pun kita kena belajar, praktis nak berubah. Kita kena
ajak diri kita untuk berubah. Jadi kita tak akan mampu ubah orang kecuali kita mampu belajar mengubah diri kita. Allah buka rezeki kita. Allah hapuskan kesusahan kita. Ini salah satu daripada teknik psikospiritual, istighfar. Banyakkan istighfar. Perempuan, kalau kita ada masalah, masalah kewangan ke, ya. Sekarang ni masalah bukan saja perempuan yang berniaga. Ada masalah, ya. Saya ada klien B40 menangis. Itu dia sedekah. Dia sedekah, rezeki dia masuk melimpah ruah. Jadi ini salah satu lagi teknik adalah istighfar. Istighfar kena hubungkan hati kita dengan Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku banyak dosa. Ya Allah, aku serahkan kepadamu. Ya Allah, aku mohon ampun. Ya Allah, ampunkan aku. Akhirnya minta Allah bantu kita. Aku ni takut, ya Allah. Aku takut nak keluar ni, ya Allah. Takut dengan COVID. Tapi aku ada tanggungjawab, ya Allah. Istighfar. Minta ampun ke Allah. Jauhkan aku daripada COVID, ya Allah. Selepas itu doa. Akhirnya keluar dengan keadaan yang lapang. Kita sebab penyerahan sepenuhnya kepada Allah. Pergantungan apa-apa lagi dengan diri kita ni, kita serah pada Allah. Jadi amalkan SOP dengan baik, ya. Lepas tu jaga diri kita, ya. Jangan kita leka sekali-sekali dengan benda-benda ni, sebab sekarang ni ada airborne kan, penularan wabak secara udara kan. Jangan leka. Keluar niat kita kerana Allah, nak pergi berniaga sebab kita ada tanggungjawab nak bayar hutang. Jangan kita rasa nak buat macam mana, tak boleh. Kena keluar. Kita kena keluar. Kita tak boleh duduk di rumah harap saja. Tak boleh. Okey, ya. Mudah-mudahan perkongsian ini memberi manfaat, ya. Selama 3 siri kita bersama, mudah-mudahan memberi manfaat, memberi kekuatan dekat tuan-tuan dan puan-puan untuk melalui kehidupan ini. COVID, dia duduk di situ, dia tak pergi mana-mana. Kita kena ubah cara kita fikir, ubah cara kita bertindak, bergantung sepenuhnya dengan Allah untuk kita menjalani kehidupan kita dengan baik seperti mana sebelum ini. Maksudnya, COVID ini ada, bukanlah dia menjadi satu keadaan yang melontarkan kita jatuh ke bawah, tak boleh kita bangun dan sebagainya. Kita kena terus bangun, terus berjalan. Ya, terus berjalan untuk menghadapi kehidupan ini. Okey? Wallahu a'lam. Okey, jadi dengan kata-kata akhir daripada doktor tadi, apa yang boleh kita simpulkan ialah kita jangan jadikan COVID satu cabaran yang kita tidak boleh bangun. Yang penting bagi kita ialah tangani stres, sebab stres adalah normal yang ada pada semua manusia. Betul. Kita cuba tangani supaya kita dapat jauhkan kesihatan mental yang mungkin macam tadi ni boleh membawa yang kita tak duga. Okey, jadi kita tak mau macam tu. Jadi terima kasih lagi sekali doktor. Kami minta maaf banyak-banyak andainya selama pengendalian majlis program ni ada pelbagai